Konstebel Isabel. Saya, Cik. Anda pagi ini dikendaki berada di kaunter informasi dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Sekiranya ada apa-apa masalah, hubung balik dengan saya ataupun dengan penyelia galeri. Faham? Faham, Cik. Okay. Konstebel Natasha. Saya, Cik. Okay. Anda juga pagi ini dikendaki untuk bersama-sama dengan Konstebel Isabel untuk membantu di kaunter informasi. Faham? Faham, Cik. Okay, senang diri. Hai nama, hai nama. Ya. Keluar. Hei. Baiklah kawan-kawan, kami berdua sekarang ni sedang berada di pekarangan Museum PDRM. Tentu ada segelintir daripada kawan-kawan yang belum pernah datang ke sini. Bagi kawan-kawan yang bercita-cita ingin menjadi seorang anggota polis, jangan lupa untuk menyaksikan rancangan ini hingga ke akhir siaran. Museum ini terletak di nombor 5 Jalan Perdana dan telah berusia 5 tahun. Pada awalnya ialah Mes Pegawai Kanan dan kini telah menjadi Museum PDRM. Isabel, saya ada satu cadangan. Apa kata kita masuk dalam? Sambil kita melawat, kita juga tahu tentang latar belakang dan sejarah Jabatan Polis Negara kita. Saya setuju dengan cadangan awak. Apa tunggu lagi? Mari kita pergi. Kawan-kawan, di belakang saya ini merupakan pakaian seragam pertama seawal tahun 1400 yang digunakan oleh pengawal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apa kata sambil kita meninjau di sekitar kawasan ini, mari kita sama-sama mengupas isu kita pada episod kali ini. Isu kita pada episod ini tidak kurang hebatnya sesuai dengan tema kita iaitu keselamatan dan perundangan. Kita akan bawa kawan-kawan mencukil isu buli. Untuk keterangan yang lebih lanjut, saya sempat membuat laporan tentang isu buli ini. Mari kita sama-sama saksikan. Buli kalau dikatakan terlama di peringkat remaja ini, kebiasaannya dia banyak aspek-aspek mengapa berlakunya buli di antara remaja. Antaranya ialah kerana mereka ingin menunjukkan kehebatan, ingin menunjuk kekuatan dalam bentuk fizikal. Jadi yang mana yang kuat dia akan menang, yang lemah akan dibuli, yang pandai tidak dibuli, yang kurang pandai akan dibuli. Sebab tu setengah remaja yang tak nak dibuli, fizikalnya kecil tapi menggunakan pengetahuan untuk belajar pandai, menjadi top student, yang tidak dibuli kebiasaannya. Tapi kebiasaannya yang mana yang lemah. Dan sebab itu berlakunya bukan seorang, dia kumpulan geng, kumpulan. Biasa remaja ni rakan sebaya. Bila ada seorang yang kuat, yang lain ingin mengikuti. Jadi yang lain tumpang saja, tumpang sekaki kita kata kan. Dia bermula dengan kemasukan bermula. Proses kadang orientation kan, ragging semua sekali. Itu menjadi satu budaya yang diterima pakai dulu kan. Dan apabila sekarang orang dapati bahawa benda ini telah didedahkan di media dan orang banyak bercakap dan berlaku kematian, maka itu dia tak dapat diterima oleh budaya kita. Walaupun di sekolah asrama penuh sendiri pun dia dapati perkara macam ni berlaku. Dan dia katakan apabila 24 jam duduk dalam asrama penuh ni yang tidak ada pemantauan daripada ibu bapa kan, kalau di rumah kita ada ibu bapa kita balik bersekolah ini, balik pada sekolah ada warden tapi seorang warden nak jaga berapa ramai. Jadi antara je satu bilik, kalau junior lebih kurang 30 orang dorm, kalau bilik yang kita kata 5 orang atau 4 orang. Maka dari situ kita tengok kan, menunjukkan sebab manusia ni seperti social animals, seperti binatang gitu kan, haiwan. Kerana
untuk menunjukkan teritori, untuk menang kan, untuk mendapatkan apa-apa perkara tertentu, mereka perlu menunjukkan keganasan kadang. Jadi makanan kan, masuk bilik air, barang-barang orang kan, makanan tak cukup ke apa, baju, jadi pakai baju orang, ambil baju orang kan, curi duit, ambil duit orang kan, dengan tidak mengetahui ibu bapa. Jadi di situ dia dapat antaranya ialah berlaku di antara mereka. Sebab tu dia katakan yang mana yang lemah kena buli, yang mana kuat, yang lemah terpaksa bagi. Sebab di situ tak ada ibu bapa, yang ada warden ataupun yang ada ketua murid itu dalam dom tu. Jadi itu yang berlaku. Sebab apa? Security, orang yang dibuli biasanya dia rasa security. Kalau dia tidak mengikut perintah atau kalau dia tidak memenuhi kehendak abang tu senior, maka dia akan duduk situ 24 hours. Celik tidur, buka mata tengok abang sini ada misalnya kan. Jadi nak tidur pun abang sini ada. Jadi perlu akur pada peraturan-peraturan yang dibuat di dalam kumpulan itu. Maka untuk dapatkan recognition. Begitulah penjelasan lanjut tentang perihal masalah buli. Ingatlah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Beringat dahulu sebelum terkena. Kegiatan membuli boleh mencetus kepada kegiatan something. Cara kehidupan ini tidak sihat dan salah dari segi undang-undang. Adalah perlu untuk kita menjaga keamanan negara seperti mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Ini kerana membolehkan kita hidup dengan harmoni dan selesa. Sifat saling bantu-membantu dapat mengeratkan silaturahim secara langsung, dapat berbakti kepada masyarakat. Bak kata pepatah, berbuat baik pada, buat jahat jangan sekali. Apa yang kawan-kawan saksikan sebentar tadi merupakan lakonan semula kes kejadian buli yang biasanya berlaku di sekolah. Apabila kes seperti tadi berlaku, lazimnya akan membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Apa yang lagi menggemparkan ialah ia boleh menjadi kes jenayah polis. Kes buli ni macam certain people tu macam dia nak tunjukkan dia tu berani, yang tu berpengaruh kan. Jadi tak elok lah buli ni. Sepatutnya kes buli ni kena dibendung lah supaya tak berleluasa kan, sebab sekarang ni kes buli ni mengakibatkan kematian kan. So pihak sekolah dengan pihak ibu bapa kena bagi kerjasama lah. Saya rasa lah kan, mungkin tu macam satu keseronokan bagi mereka. Sebab bagi diorang mungkin diorang rasa kalau membuli orang tu diorang rasa lagi bagus kan, lagi kuat dekat sekolah tu. So nanti diorang takkan diganggu oleh budak-budak lain lah. Buli kat sekolah ni mungkin atas didikan sebenarnya. Mungkin student dia macam tak ada kawalan dari family kan. Dia buat perkara-perkara macam mungkin daripada kesan daripada TV, apa yang dia ikut, apa yang dia nampak kan. So maknanya dia ikut lah. Dia gunakan apa yang dia nampak tu untuk kawan-kawan. Natasha, saya ada satu cerita nak dikongsikan bersama awak. Kongsi tentang apa, Isabel? Semalam saya baru berjalan balik dari sekolah. Saya ternampak ada lelaki buta ni. Dia sambil membawa beg besar. Dia nak menyeberangi jalan itu. Saya berada di seberang jalan je. Baik, macam ni ceritanya. Saya ternampak ada seorang budak lelaki terlanggar bahu orang buta itu sampai menyebabkan dia terjatuh. Mujurlah dia terjatuh di bahu jalan je. Lepas tu budak lelaki tu jalan je terus sampai menghiraukan lelaki buta yang jatuh itu. Apa lagi, saya nampak saya terus bergegas kepada orang buta itu dan menolongnya. Rupa-rupanya orang buta itu memang tak biasa dengan kawasan sekitar rumah saya dan dia sebenarnya tengah menunggu teksi. Lalu saya membantunya untuk mendapatkan teksi. Kesian betul orang buta itu. Kita hendaklah sentiasa menolong orang yang kurang upaya dan jangan sekali-kali meniru sikap budak lelaki itu yang melanggar orang buta itu. Betul tu. Harap kawan semua dapat iktibar daripada jalan cerita saya tadi. Apa kata kita melihat sketsa kita pada minggu ini yang tidak kurang hebatnya. Sama-sama kita saksikan. Mama nak pergi ke mana? Mama nak keluar kejap. Ada kerja sikit. Saya bosan lah. Marilah kita buat benda lain. Kita nak buat apa? Eloklah kita main PlayStation ni.
Saya ada satu cadangan. Apa dia? Zaman, Aming, Sebastian. Marilu! Awak semua buat apa di sini? Saya jalan-jalan. Kami nak melukis. Awak nak ikut? Sebastian, awak tak boleh buat begitu. Kenapa saya tak boleh buat begitu? Awak ni tak elok lah. Jangan merosakkan harta benda awam. Sibuklah dia ni. Seperti kami lah. Orang lain pun buat juga. Kenapa saya tak boleh buat? Kenapa awak kena ikut orang lain? Awak nak jadi pak turut? Berikan saya marker pen awak. Kalau tak, saya beritahu ibu bapa awak. Kan kat sekolah, cikgu dah ajar jangan merosakkan harta benda awam. Yalah, kami tak buat lagi. Apa? Janji tak? Janji tau. Tak baiklah Marilu tu. Sekarang kita nak buat apa? Hei, kamu tiga buat apa tau? Hei, kamu tiga buat apa tu? Kami tak buat apa-apa pun. Kamu boleh kata tak buat apa-apa? Itu hari pakcik nampak kamu nak conteng pondok telefon. Sekarang ni nak conteng gulung suami pula. Siapa yang ajar korang? Mana rumah korang? Biar pakcik nak jumpa mak bapak kamu, nak report pada mak bapak kamu. Selamat sejahtera para pelajar. Apa khabar? Bagaimanakah dengan cerita yang baru para pelajar saksikan sebentar tadi? Patutkah sikap Yuvanes, Ahmeng dan Sebastian kita contohi? Apakah yang akan kamu semua lakukan sekiranya kamu ternampak sesiapa yang sedang melakukan vandalisme, iaitu merosakkan harta benda awam? Baiklah, cerita kita pada kali ini menekankan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang yang merupakan satu daripada nilai dalam bidang berkaitan dengan demokrasi. Nilai ini bermaksud menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak mengira di mana kita berada. Sebagai rakyat Malaysia yang diberi kebebasan untuk melakukan apa sahaja di negara ini, kita juga perlu ingat bahawa kebebasan kita ada batasnya. Kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang diberikan sehingga melanggar peraturan atau undang-undang yang ditetapkan. Peraturan dan undang-undang bertujuan untuk mendisiplinkan kita supaya tidak bertindak keterlaluan. Dalam cerita tadi, jelas bahawa ketiga-tiga rakan baik tersebut tidak mematuhi peraturan. Pondok telefon dan taman perumahan merupakan antara kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan untuk kegunaan orang ramai. Kita perlu mempunyai tanggungjawab bersama untuk menjaga harta benda awam ini. Jika kita merosakkan dan mencacatkan kemudahan awam seperti yang terdapat di dalam cerita tadi, maka ini akan menyusahkan orang lain yang akan menggunakan kemudahan tersebut. Kita sepatutnya mencontohi sikap Marilu yang sedar akan tanggungjawab setiap individu untuk bersama-sama menjaga harta awam. Sepatutnya tiga sekawan itu insaf apabila ditegur oleh Marilu, tetapi mereka mengulangi kesalahan yang sama. Nasib baiklah Pak Abu, tukang sapu di taman permainan, prihatin dengan tingkah laku para pengunjung ke taman itu. Beliau dapat menangkap dan membawa ketiga-tiga budak nakal ini kepada ibu bapa mereka supaya dinasihati. Bayangkanlah apa yang mungkin berlaku sekiranya mereka ditangkap oleh pihak berkuasa seperti polis dan terpaksa merengkok di lokap.
Bukankah perbuatan ini menyusahkan diri sendiri dan juga anggota keluarga? Oleh kerana kesalahan mereka dapat dikesan pada peringkat awal lagi, maka peluang untuk mereka berubah sikap memang ada. Bayangkanlah sekiranya perbuatan vandalisme ini tidak dikesan. Mereka mungkin akan terbawa-bawa perangai buruk ini sehingga dewasa. Apakah yang akan berlaku jika pemandu kereta melanggar lampu isyarat dengan terus memandu apabila lampu isyarat bertukar menjadi merah? Bukankah kemalangan yang membawa maut atau kecelakaan akan berlaku? Apakah pula yang akan berlaku jika kamu tidak mematuhi peraturan dan undang-undang di rumah sendiri? Misalnya, jika ibu bapa melarang anda keluar rumah selepas pukul 10 malam, kamu mungkin dirompak, dicederakan atau diculik oleh orang yang berbahaya. Jadi para pelajar, ingatlah, jangan sekali-kali kita melanggar peraturan dan undang-undang. Kita perlu berfikir dengan rasional dan mengelakkan diri daripada tindakan yang negatif. Baiklah, sehingga bertemu lagi, salam sayang dari cikgu untuk semua. Jumpa lagi. Sekarang ni kami berada di sudut perdagangan rempah ratus di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai bahan sejarah seperti ini mempunyai pelbagai kisah tersendiri. Jika pada minggu lalu kita telah melihat pencerita kita dengan gayanya yang tersendiri, minggu ni akan lebih seronok kerana tajuknya pun sudah menarik, iaitu Harimau di Atas Dinding Pengadang. Saya dah tak sabar lagi nak menyaksikan cerita kita pada minggu ni. Apa kata kita bersama dengan kawan kita yang berada di studio? Silakan. Bersama saya lagi, Wong Aidi, dan pada kali ini kita akan mendengar cerita dari Korea Utara yang bertajuk Harimau di Atas Dinding Pengadang. Pada zaman dahulu, seorang pembesar baru dilantik. Dia sangat kejam. Sebaik sahaja bertugas pada hari pertama, pembesar itu menjalankan arahannya dengan segera, iaitu pegawai-pegawainya dikehendaki menangkap orang yang bijak pandai. Pembesar itu berpendapat rakyat menentang kerajaan disebabkan golongan bijak pandai yang mendorong dan menjadi pemimpin mereka. Orang yang pertama ditangkap sudah tiba di pejabatnya. Pembesar itu melihat kepada orang tersebut. Tidak disangka-sangka orang yang dibawa hanya seorang budak kecil. Pembesar itu berasa amat marah lalu memarahi pegawai-pegawainya. Saya mahu kamu menangkap orang yang bijak pandai. Adakah budak kecil yang masih mentah ini dianggap sebagai orang yang bijak pandai? Halau dia keluar. Pada masa itu, pegawai yang lebih tua daripadanya berjalan ke hadapan lalu berkata, "Jangan pandang rendah terhadap budak kecil ini. Dia amat bijak. Apabila dewasa kelak, bukan sahaja bandar, malah seluruh dunia dapat dikuasainya." Apa? Dia dapat menguasai seluruh dunia? Berani kamu bercakap sebarangan di hadapan saya? Seorang budak kecil yang masih mentah dapat menguasai seluruh dunia? Sekarang saya ingin bertanding dengan dia. Jika dia kalah, saya akan menghukum kamu kerana kesalahan menipu. Pancung kamu. Pembesar itu memerintah pegawai-pegawainya mengangkat dinding pengadang yang terdapat lukisan harimau. Pembesar itu mengambil seutas tali lalu melontar tali tersebut kepada budak kecil itu. "Kamu ambil tali itu, ikat leher harimau dan tariknya keluar," kata pembesar itu. "Ya, saya patuhi arahan tuan." Budak kecil mengambil tali, berjalan keluar pintu, menoleh kepada pembesar. Lalu berkata, "Tuan, saya jaga di luar pintu. Sila tuan ambil kayu, ketuk belakang harimau. Halau ia keluar. Saya akan mengikat lehernya, lalu menariknya ke depan tuan." Setelah mendengar kata-kata budak itu, pembesar menjadi marah. "Kamu sudah gila. Siapa yang boleh menggunakan kayu untuk menghalau harimau keluar dari lukisan?" Budak itu membuang tali ke sebelah, lalu ketawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Kayu tidak dapat menghalau harimau keluar dari lukisan itu. Jadi, bagaimana hendak menariknya dengan tali?" Pegawai-pegawai yang berada di situ semuanya ketawa. Pembesar itu tidak dapat berkata apa-apa lagi dan terus pergi dari situ. Baik kawan-kawan, nilai moralnya ialah jangan membuli seseorang sehingga melakukan sesuatu yang mustahil.
Terima kasih. Seronok betul mendengar kisah tadi. Sungguh berbakat pencerita tadi. Sekarang saya, Isabel dengan Sarjan Rozia akan meninjau di sekitar galeri senjata ni. Baiklah Sarjan, boleh ceritakan sikit dari mana senjata ni datang? Untuk makluman, senjata api yang dipamerkan di dalam galeri ini adalah senjata api rampasan polis semasa zaman darurat. Baiklah Sarjan, apa pula cerita dengan senjata-senjata di sini? Okey, di dalam galeri sebelah sini pula, senjata yang dipamerkan ni adalah senjata berjadual. Berjadual? Apa maksud berjadual? Okey, senjata berjadual ni adalah salah jika memiliki tanpa kebenaran. Baiklah, Sarjan Rozia, ini digunakan oleh kongsi gelap yang mana satu? Okey, untuk makluman, senjata api di dalam galeri ini adalah senjata api yang dirampas dari kumpulan Botak Chin pada tahun 1976. Botak Chin adalah seorang penjenayah yang paling digeruni di Malaysia pada satu ketika dahulu. Jadi dia telah pun ditangkap dan telah dihukum gantung sampai mati. Oh, pada tahun berapakah dia mati? Tahun 1976. Jadi inilah antara senjata-senjata yang pernah digunakan oleh Botak Chin. Beliau berasal dari Johor Bahru. Beliau berdarah campuran Bugis dan Turki. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab menubuhkan UMNO pada bulan Mei 1946. Beliau menerajui kebangkitan orang-orang Melayu menentang penjajah. Beliau meninggalkan UMNO dan menubuhkan Parti Kemerdekaan Melaya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1962 dengan jasa yang tidak terhingga kepada sejarah tanah Melayu. Beliau ialah Dato' On bin Jaafar. Kawan-kawan, mematuhi peraturan dan undang-undang merupakan tanggungjawab setiap insan. Sikap ini secara langsung dapat mendidik mutu disiplin kita dan menjadikan kita seorang remaja yang berhemah tinggi dan dihormati. Justru itu, kita memerlukan mereka yang lebih arif untuk menilai kebaikan sesuatu keputusan yang kita ambil. Sebagai renungan, kita bersama Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu pada episod kali ini. Demokrasi adalah merupakan satu cara kehidupan yang dianjurkan untuk semua rakyat warga negara Malaysia di dalam negara yang tercinta ini. Tetapi apabila kita mahu mewujudkan demokrasi itu, apakah makna, apakah keperluan yang perlu ada? Salah satu daripada sifat ataupun ciri demokrasi yang paling penting adalah keupayaan kita untuk nak menerima pandangan orang lain dan juga untuk nak menyatakan hak kita. Dan juga di dalam konteks ini, hak kita yang perlu kita jalankan di dalam proses untuk nak menerima peraturan-peraturan yang ada di dalam negara. Demokrasi adalah merupakan satu amalan yang memerlukan kepada keadaan disiplin diri yang tinggi. Disiplin diri yang tinggi akan dapat membantu untuk kita memahami apakah peraturan yang perlu kita ikut dan juga peraturan-peraturan yang sepatutnya boleh kita cuba masukkan di dalam diri kita untuk dijadikan sebagai satu amalan. Disiplin diri memerlukan seseorang mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan memerlukan tingkah laku dan juga pemikiran-pemikiran yang bertanggungjawab. Sebagai seorang pelajar, sekiranya kita mahu untuk mendisiplinkan diri mematuhi peraturan orang lain ataupun mematuhi peraturan organisasi yang ada, apa yang perlu kita buat adalah kita cuba untuk nak bertanggungjawab di atas diri kita sendiri di dalam proses untuk nak memahami apakah itu kehidupan dan juga apakah itu peraturan yang diletakkan di atas diri kita. Ada banyak peraturan-peraturan yang perlu kita ikut, sama ada di rumah, di sekolah ataupun di dalam masyarakat kita. Tetapi paling banyak sekali peraturan yang perlu kita pelajari adik-adik adalah di sekolah. Di sekolah memerlukan kita memenuhi dan juga mengakui tentang kewujudan orang lain. Banyak kes-kes yang berlaku di mana peraturan telah pun dilanggari, dan antara yang paling banyak timbul adalah kes buli. Kes buli adalah merupakan satu kes di mana individu tidak tahu untuk nak memenuhi keperluan orang lain. Kita datang ke sekolah untuk memenuhi macam-macam keperluan. Keperluan mental kita, keperluan perasaan kita dan juga pertumbuhan fizikal. Tetapi ada juga pelajar yang telah menyalahgunakan kekuatan yang ada pada diri mereka. Mungkin bentuk badan yang lebih kuat, tetapi telah mencuba untuk mengeluarkan tenaga-tenaga ini untuk nak menghimpit ataupun nak membuli individu-individu yang jauh lebih kecil ataupun mempunyai perasaan rendah diri. Ini adalah merupakan sesuatu tabiat yang sangat tidak bagus. Bagaimana untuk nak mengatasinya?
Kita boleh mengatasi dengan salah satu daripada caranya adalah untuk sebagai seorang pembuli, kita mesti memahami apakah itu hak kita, setakat mana peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti. Jumpalah dengan pihak pengetua, jumpalah dengan pihak guru besar dan juga guru-guru kaunseling yang boleh membantu untuk memberi kita faham tentang apakah itu yang dikatakan sebagai tindakan buli dan bagaimana untuk mengelak daripada menjadi seorang pembuli. Kepada mereka yang sering dibuli, mereka juga boleh mengelakkan diri dengan cara untuk nak meningkatkan kemahiran-kemahiran tertentu. Antara cara yang paling baik adalah meningkatkan kemahiran untuk komunikasi dan juga berinteraksi dengan lebih positif dengan semua individu-individu, dan lagi satu lagi cara adalah dengan menolak sifat rendah diri. Apa yang dapat kita simpulkan pada episod ini adik-adik adalah keperluan kita untuk mematuhi peraturan dan juga untuk memenuhi keperluan-keperluan di dalam kerangka kehidupan manusia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Amalan hidup demokrasi adalah sangat penting. Demokrasi mengajar kita untuk memenuhi keperluan diri kita dan juga belajar untuk menghormati keperluan orang lain. Terima kasih Sarjan Ruzia kerana sudi mengajar kami aktiviti asas seorang anggota polis dan menunjukkan kami persekitaran Muzium PDRM ni. Yalah, saya juga berasa sungguh seronok sekiranya saya dapat menjadi anggota polis kerana selain meningkatkan mutu disiplin, saya juga dapat membantas jenayah. Sama-sama, saya harap kamu berdua dan adik-adik di rumah mendapat iktibar daripada rancangan ini supaya lebih mematuhi peraturan dan undang-undang. Ya, sedar tak sedar kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan pelbagai lagi isu yang menarik. Sehingga berjumpa lagi dalam majalah moral. Buat dia dari kanan ke